Terima kasih. Harapan kami semoga mural-mural seperti itu dapat menjadi daya penarik baru untuk pelanggan-pelanggan ke kafe seumpama itu. Dan seterusnya, satu aspek yang perlu kita sering juga bawakan kepada anda, kita mengucapkan selamat datang sebenarnya. Saya rasa macam reunion pagi ini. Bersama tetamu kita, Datuk Aflin Shauki, yang merupakan pengasas juga pengerusi untuk Yayasan Aflin Shauki. Juga terima kasih Ustaz Abdullah Hanif yang merupakan pengerusi Sadaqah Center, juga penasihat untuk unit kemanusiaan Yayasan Kubra. Ini bukan pertama kali sebenarnya kita berbicara dengan Datuk juga Ustaz, tapi usaha kebajikan ni memang perlu dijalankan berterusan. Bukan you call untuk datang nyanyi. Boleh kalau nak. boleh. Oh, you nyanyi. Sorry. Backup. Anak shit sekarang. Baik, itulah yang last kita bicarakan dengan Datuk dan juga Ustaz di studio. Ketika itu usaha untuk ketika itu Raya Korban, tak silap saya. Dan bagaimana pula usaha untuk 2023 ini, ramai lagi yang ingin tampil, barangkali ingin juga terlibat sama. Apa yang Datuk boleh kongsikan dengan para penonton? Mula-mula sekali, Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Ini lama tak masuk studio RTM. Sofa pun dah tukar, Datuk. Betul lah, sofa dah tukar, tempat pun dah tukar, sesat. Itulah berapa lamanya kita tak keluar TV, Ustaz. Betul. Pasal misi kita yang sebelum ni kan. Betul. So ni misi yang akan datang ni masih lagi kita menjalankan. Waktu pandemik pun kita menjalankan di Malaysia apa-apa misi yang kita boleh lakukan, bantuan banjir, bantuan kepada orang-orang yang berada dalam keadaan susah, asnaf, apa benda semua, dan juga terutama sekali yang terkesan dengan pandemik. So fast forward ke tahun sekarang yang kita semua dah tak pakai mask. Kita sekarang ni dah boleh bernapas dengan elok lagi. Kita cuba untuk kembali kepada separa norma yang dahulunya, dan kita cuba membantu kembali pelarian-pelarian yang berada di Syria, di Palestin, di Rohingya, di mana-mana sajalah yang ada. Dan mula-mula sekali yang paling terdekat adalah bantuan untuk musim sejuk ni. Seperti biasa, kerana ianya sangat-sangat kritikal. Setiap kali musim sejuk, pelarian-pelarian akan mengalami satu masalah yang sangat-sangat getih, di mana makanan dan juga kehidupan mereka terancam. Pasal pada musim sejuk kita duduk dalam rumah yang batu sekarang ni kan, yang selesa, diorang duduk dalam kanvas. So ramai yang anak-anak kecil pada ketika ini terancam, dan selalunya musim sejuk ada kematian berlaku. Betul Ustaz? Betul. Bagaimana bantuan diagihkan dan juga dikumpul sebelum ini, kalau Ustaz boleh kongsikan? Biasanya bantuan ni kita sebarkan melalui social media dan sebagainya. Dan ini antara platform yang kita guna untuk kita berkongsi dengan masyarakat tentang pentingnya kita ambil cakna tentang apa yang berlaku. Betul. Sebenarnya yang Datuk sebut tadi, sekarang is winter dekat banyak negara, terutama negara-negara bergolak di Palestin, di Lebanon, di Syria. Jadi throughout the years, this is the most important time. Macam Datuk sebut tadi, mereka, kita ada banjir betul, tapi mereka bayang keadaan winter, tapi mereka terpaksa menghadapi banjir juga. Mereka ada kadang-kadang ribut salji dan sebagainya. Sebab tu ini saya rasa awareness yang kita akan sentiasa sebarkan, dan supaya masyarakat Malaysia, memang kita share hari ini di seantero dunia, mereka mengenali Malaysia sebagai negara yang sangat murah. Rakyat Malaysia yang kita sentiasa prihatin, dan NGO-NGO di sini sentiasa cakna dengan isu yang berlaku. Sebab tu kita sentiasa share supaya mereka tahu rakyat kita sentiasa nak membantu, tapi hari ini bulan 12 dan bulan 1 adalah masa yang sangat getir untuk pelarian-pelarian Syria. Bayangkan mereka selama lebih pada 10 tahun, kalau kita nak cerita tentang pelarian Syria, even di tempat-tempat lain, berada di tengah padang pasir, berada di duduk dalam khemah kanvas ketika winter dan berlaku banjir dan sebagainya. Ini benar-benar yang perlu kita share dan share. Kita aircon sekejap pun komplain sejuk ini kan. Ya, betul. Sub-zero. Kesukarelawanan itu sesuatu yang sentiasa ada dalam hati dan naluri rakyat Malaysia. Mereka sentiasa tampil untuk memberi bantuan. Tapi apa yang perlu dilakukan oleh pihak sebarang yayasan atau NGO untuk menunjukkan nilai integriti yang tinggi supaya ada keyakinan di kalangan pemberi dan penderma? Datuk Aflin. Mula-mula sekali kita kena sedar yang kehidupan kita ni bukan untuk kita saja. Kita must realise yang kita juga ada tanggungjawab dalam apa agama pun you ada. Dan terutama sekali kita dalam agama Islam, salah satu perkara yang sangat pilar kita adalah infak.
Iaitu for us to succeed in life, we have to also help others. Kalau kita tak membantu orang sebelah kita, kita berdosa. Ialah kita tengok kawan kita susah, kita tak tolong, kita berdosa. So, dan bila diperbesarkan lagi, orang-orang yang dalam keadaan yang susah, yang tak boleh melakukan apa-apa. Okey, perbezaan orang di sini dan orang di sana yang susah, orang di sini kita ada kita. Sebab tu kita jaga kita, support lokal. Kita semua ada untuk membantu. Kalau susah-susah kita boleh pergi kedai mamak, cakap, "Mamak, tolong boleh bagi saya roti canai satu." Dia ada roti canai nak bagi. Kalau kita kat sana, dia pergi rumah orang minta saya makan, orang sebelah pun tak ada makan. So itu masalahnya di sana. Kesukarelawanan ni dia datangnya daripada kita punya naluri kita sebagai manusia sebenarnya. Dan okey, macam you cakap tadi pasal keterusan. Ya, ini satu isu yang sangat besar. Ya, pasal orang nak memberi tapi dia macam mana tahu nak sampai ke tidak. Okey. Dia macam-macam. Contohnya kita menghantar bantuan ke Gaza, Palestin contohnya. So Gaza, Palestin, saya akan berbincang dengan grup-grup yang ada link lagi dekat sana. Maknanya Cinta Gaza Malaysia contohnya, yang berada di sana, yang diorang masih lagi melakukan. Saya tanya, macam mana nak masukkan wang bantuan ke sana? Dia kata ada caranya. Caranya adalah melalui bank account yang di Gaza contohnya. Tapi kita tahu bank account Gaza ni semua dipantau oleh Israel. Okey, bukan kita nak kata apa, tapi itu dia akan pantau. Dan itu saja jalan untuk melakukan sekarang. Dulu ada macam-macam cara, sekarang tak boleh. At least we make it official. Make it official, betul. Dan yang pentingnya, sebab tu saya paling benci saya nak declare ni ambil gambar masa kita pergi mission. Saya tanya Ustaz, berapa kali saya banyak ambil gambar, Datuk tak nak ambil gambar. Pasal apa? Saya hidup saya ambil gambar, saya cakap kan. Saya tak nak pergi buat bantuan, saya ambil gambar. Tapi Ustaz sendiri cakap kat saya, dia kata ini cara kita nak memberitahu pada orang yang menyokong kita, yang bagi duit kat kita, yang kita datang sini buat kerja. Dan itu we deliver kan. Because ada juga orang cakap, alah, kau tolong orang, kenapa tunjuk? Itu dalam jiwa saya dibesarkan macam tu. Kita buat tolong, kenapa kita nak tunjuk? Tapi ustaz ni cakap, dan ini you boleh quote hadis pun ada yang mengatakan, yang kalau untuk memberi inspirasi kepada orang lain untuk melakukan kerja yang sama, ataupun untuk kita membuktikan yang kita buat kerja. Accountability, yes. Kita must prove yang kita buat kerja tu. Sebab aspek logistik ustaz, kita tanyakan, niat murni untuk membantu satu, dapat sekurang satu, tapi logistical nightmare itu. Betul. Jadi ada yang tanya, nak bagi winter clothing ke nak bagi duit? Bagaimana pandangan? Betul. Okey, betul. Soalan yang sangat bagus. Betul, baru ni pun Datuk dan ada datang nak bagi, kata saya ada banyak kata baju sejuk. Boleh terima sikit, tapi prosesnya kalau kita bawa ke sana sampai kat custom, dia buka, kita kena ni balik semua. Sebab tu kita galakkan menyumbang dan memberi bentuk cash. So kita akan bawa, kita kepas source NGO partner kita kat sana, mereka akan pilih, maka bagi kod kat kita baju yang lebih sesuai, pakaian lebih sesuai, makanan macam mana yang terbaik untuk pilihan. Sebab tu penting, macam dia bergantungan accountability. Kita pergi bukan kita buat sendiri, kita kena ada good partner kat sana supaya kita lakukan perkara tersebut dengan profesional, security, safety, semua kita ambil kira. Contoh, kita masuk ke dalam Syria, kita tak boleh pandai-pandai. Sebelum kita dengar ada setengah NGO masuk ke pintu belakang, that is not right and not right. Kita kena go through kerajaan proper. So macam kita orang masyarakat akan tahu yang kita ini proper, professional, dan kita cuba macam kami keluar negara, kami akan maklumkan kepada Wisma Putra. Kita tak ikut jalan supaya mereka tahu yang kita keluar ada apa-apa janji, mereka boleh membantu. So ini benda-benda yang bercakap tentang sukarelawan, kita kena go to another level, yang kita ini bukan hanya nak membantu, kita tahu tanggungjawab, kita kena ada ilmu, kita kena informatif, kita kena be as professional as we can, supaya orang yakin kepada kita yang kita buat kerja ini bukan saja hanya semangat, tapi we are professional, we really want to do this. Itu bakat immigration pergi tadi, jangan sampai stranded menyusahkan orang pula. Kena bawa masuk balik, nak pergi menyelamatkan anda yang diselamatkan. Lagi satu contohnya pasal winter clothing lah kan. Kita tahu orang Malaysia memang banyak winter clothing, pasal kita selalu pergi kan. Pergi London semua, tapi apa masalah dia adalah kos untuk menghantar winter clothing tu akan jadi lebih banyak daripada kita hantar duit.
Dan apabila kita hantar duit, kita membantu menjana ekonomi negara tu. Betul. Yang sekarang ni dalam kesusahan dan kita bagi duit kat diorang beli barang, so ekonomi diorang terbantu dan duit tu berdapat makanan dan makanan tu hantar kepada orang yang memerlukan. That's the logic of it all. That's the logic on why cash and why not winter clothes. Kalau tempat tu dekat, contohnya katalah sebelah negara kita ada snow. Kita boleh hantar pasal kuasa tak tinggi. Logistik ni sebab kalau airlines nak bagi sponsor kargo pun, mereka pun ada limit juga sebenarnya berapa banyak kota yang kita boleh bawa. Betul. Jadi Datuk, mungkin kita boleh buka peluang kepada para penonton kita untuk membantu sebarang misi yang bakal dianjurkan. Apakah kaedah terbaik untuk mereka lakukan sumbangan untuk membantu misi terkini, Datuk? Okey, baik, boleh layari FB Yayasan Afrin Shauqi dan juga FB Sadaqah Center dan partner-partner kita Yayasan Kubra, buka FB kita, Instagram kita, website kita Sadaqah Center, dan di situ kita bagi segala information dan juga contact number. Boleh tengok aktiviti kita throughout the year sepanjang beberapa tahun kita bersama, dan di situ kita akan update. Dan kita juga akan memulakan sesi-sesi tahun ni untuk mengajar orang tentang sukarelawanan ni. Kalau macam Yayasan Afrin Shauqi, kita bagi Shauqi Relawan. Betul, orang kampung saya sebut volunteer. Volunteer? Orang kampung you kampung saya. Orang kampung dia kat London kan, macam mana. Tapi pasal ada yang betul-betul bersemangat nak pergi. Contoh, Tok, bila nak pergi Syria? Bila nak pergi ni lagi? Cakap, boleh, cuma kita kena bersedia. Bila kita membuat kerja, kita jangan membebankan orang. So maknanya contohnya bila kita pergi on our missions, kita kumpul duit untuk kita pergi supaya kita, kalau seboleh mungkin, tidak mengganggu dana. So dana yang diberikan pada kita akan kita gunakan sepenuhnya. Tapi bila contohnya ramai nak pergi, contohnya okey, boleh tak you bantu kita orang, you cari dana untuk diri you dan juga untuk Syria ataupun mana-manalah. Okey, untuk dan sama-sama kita pergi. Pasal bila di sana ada isu logistik juga, tak boleh terlalu ramai, tak boleh terlalu sikit. Pasal contohnya kita naik van ke, naik apa ke. Last yang kita pergi ni, kita kena cerita ni sikit, sorry, ambil masa. Kita orang masuk ke Syria, kita telah mengalami situasi di mana ada pengeboman berlaku di tempat yang kita hantar bantuan. Dan sepatutnya tak ada, pasal dia green zone. So bila you masuk green zone, you know green zone, no war is allowed besar situ. So Turki set a green zone dekat Syria punya border. Bila kita masuk, dalam kita orang tengah melakukan penghantaran, tiba-tiba ada bunyi macam tu. Kita orang macam, apa benda ni? Budak-budak tu menjerit. Budak-budak Syria, dia orang tahu bunyi tu apa. Dia tahu bunyi tu. Kita macam ada kat tebal lalu ke? Kan? Bukan kat tebang, is a rocket yang MiG, itu Rusia. Russian MiG tembak bandar yang dekat dengan kita. Apa nama bandar? Ada satu bandar Binish. Dua event lah kita kena. The first one is 15 kilometers from our location. The second one was 5 kilometers, which is depan mata kita. Masa tu kita bergegar dan sebagainya. Itu sebahagian daripada risiko yang kita hadapi. Kita bukan nak menakutkan orang, tapi ini adalah risiko bila kita pergi membantu benda ni. Dan pasal bila kita pergi pun macam dulu pun macam cakap Ustaz, kalau kita pergi ni, Ustaz kata inilah kita kena niat, kalau kita habis di sana, kita kena minta kepada Allah yang apa yang kita buat ni adalah ke jalan Allah. Bukan itu je. Kita tak boleh fikir pasal I pergi sana nak selfie apa, bukan. You tak boleh fikir macam tu. You pergi sana satu je, nak bantu orang untuk jalan Allah. Tapi Alhamdulillah Datuk masa tu steady. Bom pun dia boleh solat lagi, doa apa. Ketak Ustaz. Masa tu kita nak macam, masa tu ada kawan saya Dira Abu Zahar pun ada. Kita tengah angkat barang dalam van. Bila meletup tu, van kita macam ni macam tu kan. Dan masa keluar tu yang panik je NGO tu, local NGO, dia orang ada bawa AK-47 semua kan. Jom kita kita kena keluar. Ustaz datang kata, okey, kita nak lari mana ni? Tak tentu kan. Tak tentu kita lari mana pun kita akan selamat. Kita solat dulu. Okey. Yang bestnya dia pick tempat solat tu, depan tu tempat bom tu meletup. Bila kita terkejut, alamak. Seram tu. Tapi
tapi ia sangat menyedarkan lah. Pemudahkan. Ya, Allah pemudahkan. Itulah pengalaman yang kita boleh share dengan rakyat Malaysia, dengan RTM. Kalau ada masa memang boleh ceritakan the whole thing, tapi the event yang saya nak cerita ni kan adalah bila you pergi on mission, you always learn something new. You punya minda akan buka. You akan lagi bersyukur. You balik ke Malaysia, ya kan, ya Allah, syukurnya ada traffic jam. Syukurnya ada ni. Benda-benda yang dulu you menyampah, tiba-tiba you macam, ya Allah, syukurnya benda ni. Syukurnya lift ni lambat. Kan macam tu. Dan antara sukarelawan kita makin bond. Sebab kita bila dah keluar situasi itu, alhamdulillah. Helikopter dah pusing tu, Ustaz. Tak tahu, Ustaz, kita bersyukur dapat peluang untuk bersama-sama dengan anda berdua dalam membincangkan satu topik yang saya rasa sukarlah untuk kita top pada hari ini. Memang tak ada topik yang lebih mengangkat syahdu dan memberi kesedaran. Perspektif ketika solat tu buat kami terdiam sekejap. Terima kasih kita ucapkan dengan sudi bersama kami dalam Sahabat Pagi Malaysia pada pagi ini. Terima kasih juga kepada Malaysia kerana menjemput kami. Thank you very much. Jangan lupa laman-laman yang telah dikongsikan Ustaz juga Datuk sebentar tadi. Kita nak ke Terengganu seketika sebenarnya.